Cik Roslan, UMNO sangat rugi kerana melawan Sedia Solo. UMNO ni sebenarnya tak pernah tanding Sedia Solo. Sejak dia mengenal pilihan raya tahun 52, kerajaan tempatan di Kuala Lumpur, pilihan raya percubaan tahun 55, UMNO tak pernah bertanding solo. Dia bertanding atas jenama perikatan. Sehingga tahun 69, dia hampir kalah, dan ada negeri yang kalah, khasnya di Pulau Pinang, tapi dapat diselamatkan kerajaan Selangor dan Perak. Selepas itu 74 kita buat Barisan Nasional. UMNO tak berjuang juga Sedia Solo, dan hari ini pun UMNO tidak pernah berjuang bertanding secara solo. Tak betul ayat itu. Yang bertanding Barisan Nasional. Jadi ayatnya Barisan Nasional bertanding Sedia Solo, itu betul. Maknanya kerana BN ini bukan komponen Perikatan Nasional, maka BN bertandinglah secara solo, bukan UMNO. Faham je Tuan? Itu kerana kesilapan yang dibuat oleh orang UMNO saya. Ni masalah cerita lama ni Zohar. Saya nak beritahu dengan orang UMNO. Katalah waktu pilihan raya Pendang, tak salah saya, ada kes UMNO Selangor bermasalah di kawasan itu dengan budak-budak PAS. Pendang apa ni, almarhum Fadil Noor punya kawasan yang Dewan Negeri dia, Bukit Raya, gaduh. Jadi saya ada hubungan yang baik dengan Mahfuz Omar masa itu. Jadi saya telah bercakap dengan Mahfuz Omar dan kita berunding dua orang untuk damaikan. Dari itu sekarang UMNO Melaka senaraikan di peringkat PDM, di peringkat DUN, siapa kenal siapa. Kerana jika berlaku apa-apa, mereka akan dapat berbincang. Contohnya pemasangan bendera, kadang berebut tempat, dan sebagainya. Jadi kita kena bincang supaya jangan budak-budak kita, budak-budak kita ni, baik budak pembangkang atau pihak, kalau ramai dia beranilah. Jadi apa yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan ialah kita mesti ada hubungan yang rapat dengan pemimpin-pemimpin lawan. Jangan kita bermusuhan. Ni tuan-tuan, saya nak maklumkan, pihak SPRM Melaka telah minta saya bantu video yang saya naikkan itu, yang ada nasi ada duit RM50. Kata mereka, ada orang yang buat komen, dia kata itu NGO. Saya pun dapat dalam kumpulan WhatsApp, dan kemudian ada satu video lagi itu, mereka ambil. Kalau NGO tu, saya panggil NGO bangang lah. Patut duit tu tak boleh dibegitukan, masukkan dalam envelope. Malulah orang-orang tua yang terima duit tu, seolah mereka ini terlalu daif sangat. Ambil nasi, ambil RM50, cuba masukkan envelope. Itu tuan-tuan yang ada maklumat di mana kejadian itu berlaku, silalah laporkan. Saya rasa itu berlaku bukan di Melaka. Kalau di Melaka, saya rasa pihak intelijen dah tahu mana berlaku, ataupun itu mungkin berlaku di luar pada Melaka. Seperti gambar seorang yang lalu pasar malam ke gerai ke, sambil seluk poket bagi duit RM50. Itu gambar berlaku di Sarawak. Yang bagi duit itu Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Seri Awang Tengah ke. Jadi di Sarawak itu bukan satu corruption, itu memanglah cara pemimpin, tak kira siapa lah di Sarawak itu, bersedekah kepada rakyat dia, sama ada pilihan raya tak pilihan raya. Jadi tuan-tuan jangan heran kalau Sarawak dengan Sabah ni sama ya.
di mana rakyat akan datang ke rumah berjumpa wakil rakyat minta duit. Jadi kita janganlah nak marah. Winston Tan, hello Datuk, apa pendapat Datuk sekiranya PKR Amanah menerima 2 bekas adun? Buat kopi ni. Nah. 2 bekas adun UMNO menyertai atau bertanding atas tiket PKR Amanah. Adakah mereka berpeluang untuk menang? 2 adun ini diambil oleh Pakatan Harapan untuk menjadi calon saja. Ini cara berbudi Pakatan Harapan kepada mereka, kerana mereka lakukan ini demi kepentingan rakyat juga. Dari itu 2 adun ini saya rasa kalau dia bertanding, jika bertanding di kawasan dia yang asal, kemungkinan menang itu ada. Saya dah banyak kali nasihatkan, contohnya jangan serang sangat Yang Berhormat Eddie Harun, sebab dia ada keluarga, ada saudara mara. Jadi kalau kita serang saudara mara, walaupun saudara mara dia ahli UMNO, dia tidak ke mengundi UMNO. Jadi kita kena rasional dalam itu. Jadi soalan di sini, adakah mereka berpeluang untuk menang? Saya rasa ada peluang untuk menang, kerana mereka kedua ini sudah dianggap hero, dianggap sebagai seorang pejuang, bukan parti pejuang, pejuang. Dan saya rasa mereka juga terpaksa membuktikan kepada rakyat, kepada penduduk Melaka, bahawa mereka juga ada maruah. Mereka lakukan ini setelah UMNO tidak mahu berbincang dengan mereka. Dari itulah dia yang perlu dibayar oleh Melaka, oleh UMNO, iaitu pembubaran Dewan Negeri. 2 anggota ini akan bertanding di pihak PS. Jadi itu tidak menjadi salah, kerana dalam politik ini pilihan. Politik itu pilihan, dan mereka tidak jadi pengkhianat. Janganlah waktu berkempen nanti UMNO kata pengkhianat. Seorang pengkhianat UMNO tahun 71 bagi pilihan raya kecil Kapar, akhirnya jadi Perdana Menteri 22 tahun. Tak ada pun orang UMNO masih tu panggil dia pengkhianat. Malah dijulang, malah dicium tangan. Jadi tak payahlah nak kata dia orang pengkhianat. Politik ini pilihan, itu hak mereka. Mereka boleh buat pendirian mereka sendiri. Sabri tak boleh 14-14. UMNO ada 13, jadi nak tambah 4 je 17. Itu saja. Jadi masalah kabarnya punca yang jadi tegang antara PBM dengan PAS ni, PBM dakkan kerusi yang UMNO menang. Maknanya terpaksa dinyahkan adun UMNO ni untuk nak bagi jalan PBM. Yang ini yang UMNO tak mau. UMNO negeri tak mau. UMNO negeri dengan kata UMNO yang 13 dia menang, dia bertanding dan dia boleh kompromi. PBM menang di Paya Rumput, dikekalkan ke tanding di Paya Rumput. Tapi UMNO Tangga Batu pula tidak mau. Dia pun dah bagi alasan dia, kerana wakil rakyat ini ketua PBM tu Rafi apa namanya pun saya tak tahu budak tu. Memang budak tu sedikit masalah lah. Banyak bohong lah budak tu. Asal daripada UMNO. Jadi kabarnya semua pelantikan ni orang UMNO pun dinafikan. Sekarang dia tanggunglah sendiri. Saya rasa Paya Rumput tu patut beliau dipindahkan lah, bagilah pada UMNO bertanding di Paya Rumput, kerana tindakan dia sama wakil rakyat ini. Kalau dia bertanding pun di Paya Rumput, saya rasa kalah tu. Budak tu, yang juga esko ni, ini budak yang cakap tak pernah tepati janji lah budak ni. Saya pergi ke Melaka 2-3 kali nak jumpa dia, dia ya kan lah. Ya tak bertitik dia tu. Anas Hassan, pakcik tak faham ke no PBM? No PBM ni waktu pilihan raya, Anas. Amran Saad, Rafiq, ini orang tanya
Adakah Rafiq Mamak tukar don lain? Adakah dia tahu dia akan kalah di payung rumput? Ya. Dia banyak janji kosong budak ni. Saya kenal dia. Melalui budak dia nama Marco. Saya kata kita bukan jumpa, kenapa kita nak bagi dia hadir dalam kita punya buat bicara. Ya, tak bertitik dia. Jadi kalau orang payung rumput sokong dia lagi, samalah menyokong dia asyik berbohong tu. Nama King dah tercalon lagi lah. Orang Melaka malah nak calon, nak mengundi. Faiz sekali saya rasa King kalau bertanding, bukan orang malas nak mengundi, orang rajin nak mengundi, nak tendang dia kalah. Supaya orang-orang di kawasan pilihan raya dia tu akan membuktikan rumah agam, duit besar, perut besar, nak bagi dia undi. Jadi tak betul Faiz Kefli. Nama King dah tercalon lagi lah. Orang Melaka malah nak mengundi. Yang ayat yang tepat, nama King dah tercalon lagi, orang Melaka akan keluar mengundi untuk kalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Itu ayat yang betul, Faiz. Syahana, UMNO bakal mencalonkan muka-muka baru dari orang muda. Adakah Datuk rasa calon muda ini boleh menang? Belum pasti. Kita kena tengok orang muda ini. Adakah orang muda yang merakyat atau tidak? Kalau orang muda yang tidak merakyat, yang tak pernah jumpa payung terjun, baru nak belajar kenal rakyat, dan kita nak tahu calon-calon muda UMNO ni sebenarnya dia perlu buat manifesto peribadi. Sebab kita nak tahu, nak pegang janji dia tu. Jadi pada saya lah, kalau saya jadi orang UMNO di Melaka, saya tak buat manifesto kerajaan. Saya minta adun-adun tu yang bertanding tu buat sendiri manifesto. Kalau saya calon di Sungai Udang, saya buat manifesto saya. Manifesto tu saya cetak, saya edarkan. Kan sekarang dah tak boleh ceramah. Jadi kita kena galakkan calon-calon muka baru ni membuat manifesto dia sendiri. Apa dia nak buat? Bagaimana dengan keadaan Sungai Udang sekarang? Bagaimana gerai yang saya makan tu sampai sekarang ni tidak ada pembaharuannya lagi. Itu contohnya lah.